Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas? Salam berbahagia untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Doa saya anda sihat ya saudara. Puan Marabiah Abdullah, saudara Zamari LC. Itu juga saudara Hamid Abdul Rashid, saudara NF Fatihah, Cik Nurlia, saudara Hassan Al-Basri, saudara ini Nazar K, saudara Hamzah Abdullah, itu juga saudara Hasnah Hadi, saudara Khairuddin, saudara Ramzul Ram, Zek Zul, saudara Sabaruddin Din, Fazli Yub, saudara Zakiyah, Puan Zakiyah MY, saudara Bakri Ahmad, salam bahagia, semoga dirahmati Allah katanya. Saudara Syahrun Juandi, itu juga saudara Yub Tanisma, saudara Zul Sarawak, apa khabar orang Sarawak ya, saudara Azrul Jalil, saudara Syahrani Salmah. Apa khabar IR Sofian? Sofian Aziz. Yan, doa saya anda berbahagia bersama dengan family ya. Saudara Syahrani Salmah, saudara Yusuf Abbas, Azamidah, saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din dari Kemayan, Pahang. Kita juga saudara Abdullah Harun, saudara Muhammad Rafi'i Ahmad. Selamat berjuang katanya. Terima kasih saudara. Puan Umi Kasum, Yangkin Fazimit, Dayang Atika Al-Ayubi, Syali Ahmad, dari Peta Jaya, ada Syali Ahmad, saudara Puan Rubidin, apa khabar? Moga bahagia bersama pasangan, Midah Kasim, Puan Marabiah Abdullah, itu juga Abi K, Abi Nur, saudara Bulan Terang, Razak Yusof, saudara Hajah Comel-Comel, Bandi, Raja Shah, Raja Dainal, apa khabarku? Moga sehat walafiat. So, Aliosman. Itu juga saudara Bai Cik Tahir, saudara Jejak Warisan, saudara Rahman, Awang Yusof, saudara Abdul Rahman dari Johor Bahru, saudara Rosni Kuringot dari Sarawak, saudara Aina Ulan, saudara Ma'asri. Itu juga Muhammad Tahir, saudara Mazlan Din, Rashid Mustafa, Haji Aswar, Aliosman, saudara Awang, saudara Hairil, saudara Azawan, saudara Abdul Aziz, Haji Aswah, Haji Rahmat, saudara Abu Seman, saudara Hamzah Hussein dari Shah Alam, saudara Puan Halimah Hashim, salam untuk warga Cita Damai, saudara Ali Swi, saudara Jamaluddin Rahani, Kama Awang, Nur Azila, Yahya, ya saudara, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf, sebab malam ni ada juga beberapa pencerahan, Puan Syarifah Hafifah, yang perlu saya jelaskan. Baik saudara, bicara kita bermula dengan laporan yang perlu saya laporkan. Kedudukan negara kita saat ini, saudara, hari ini Khamis saudara, malam Jumaat, malam Seribu Rahmat. Elok kalau kita menghabiskan banyak masa di tika semayang, kita lakukan tahajud, solat awal subuh dan pagi besok, kita ke masjid, awal ke masjid, untuk sama-sama kita melakukan solat berjemaah Jumaat besok saudara. Malam ini, malam Seribu Rahmat, di luar hujan, saudara. Hujan rahmat saya rasakan. Dan hari ini, tanggal 9 Februari, yang merupakan hari yang ke-1058. Virus corona belum usai daripada negara kita, saudara. Laporan daripada sahabat saya, saudara Jamil Idris dan juga Rio dari Universiti Melaya, ada 5 jangkitan peningkatannya. Kerana kemarin 184, dan semalam jangkitannya adalah 189. Artinya 5 angka, bukan 5 angka saja, cuma 5 jangkitan tambahan. Menjadikan jumlah yang dijangkiti keseluruhannya sudah pun 5,38,543 warga kita yang dijengah oleh virus corona. Dan cuma yang tak seronoknya saudara, 2 kematian lagi. Laporan saya terima berlaku 2 kematian. Dan jumlah yang sembuh adalah 4,991,426 orang. Saya melihat saudara, dari segi laporan yang dihantar oleh saudara Jamil Idris, terima kasih saudara Jamil dan Rio, terdapat peningkatan di 5 buah negeri. Dia meningkat pun tak banyak mana, dalam 2, 3, 1 dan sebagainya saudara. Dan 6 negeri susut. Sementara itu Kedah kekal pada 7 jangkitan, begitu juga Negeri Sembilan pada 7 jangkitan. Sementara Terengganu, Perlis dan Labuan, alhamdulillah 3 negeri sifar, tiada jangkitan semalam dilaporkan. Selangor juga nampak gayanya susut secara
pada 43 saja jangkitan. Artinya, semua negeri di bawah angka 100. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dapat segeralah memutuskan jaringan COVID-19 ini, saudara. Usai laporan, terima kasih Saudara Jamil dan Rio. Kita masuk segmen perniagaan. Kalau anda mempunyai produk, silalah hantar atau hubungi Saudara Al-Azhar bagi membolehkan saya mewawarkan produk anda. Al-Azhar dia berniaga setanggi bakurnya bersama dengan aroman minyak wangi daripada tanah Arab yang berasaskan kepada pati kayu gaharu. Kalau anda tak dapat berhubung Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Begitu juga untuk teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang. Kalau ingin memesan buah-buahan dan buah-buahan tersebut dihantar terus ke rumah anda, hubungi Syauqi, saudara, di talian 012 357 5703. Dan akhir sekali, tentulah makanan yang selalu saya katakan memang sedap, rangup, pedas dan manis, mengasyikkan, iaitu popiah sira Lady Maria. Harganya murah sangat-sangat, saudara. Boleh hubungi Saudara Nizam di talian 019 435 1203. Itu, saudara, saya mewawarkan produk yang ada dalam e-commerce kita saat ini. Dan pada teman-teman, kalau anda punya produk, sila hubungi Al-Azhar untuk membolehkan saya mewawarkan produk anda. Saudara, Puan Hafizah, Saudara Junaidi, Ramzul Ram. Begitu juga Saudara Nasri, Rokiah Yusof, Saudara Adi Warna, Jaharudin, Saudara Otai, Wan Syahrudin, Perahu Dugung, Pataigon katanya. Saya tak tahulah. Macam-macam nama ada. Chris Delima ada, Puan Hafizah Junaidi, Saudara Hashim Atan. Terima kasih, saudara. But, kita masuk segmen naluri kehidupan supaya dapat jadikan panduan. Lain tak ada, saudara. Ini bukannya da'i, ini juga bukannya dakwah. Sebab saya tidak mempunyai watikah ataupun tauliah untuk mewawarkan soal dakwah ini. Tetapi apa yang saya lakukan, bila teman-teman berkirim kepada saya lihat persoalan yang diutarakan sesuai untuk kita fikirkan bersama, saudara. Sebagai panduan dalam kehidupan. Sebenarnya, saudara, kesucian agama kita itu agama Islam ini, ia merupakan satu-satunya agama yang menggalakkan umatnya mengamalkan gaya hidup bersih, tertib dan teratur. Apa sahaja yang dilakukan, semuanya mempunyai peraturan dan adab yang mesti dipatuhi untuk menjamin kesejahteraan hidup kita, saudara. Kebersihan juga melambangkan kepribadian serta keimanan seseorang. Jika mereka jenis yang pengutu, lazimnya mereka tidak mempedulikan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan serta ketertiban hidup. Sudah pasti manusia seumpama ini amat rendah tahap keimanannya. Selain kebersihan, Islam juga menggalakkan umatnya supaya menjaga tata tertib dalam apa juga aktiviti kehidupan untuk menjamin kelancaran serta kesempurnaan. Kerana apa saja yang kita lakukan di dunia ini, semuanya mempunyai peraturan dan tata tertibnya tersendiri. Kita juga tidak boleh lari daripada mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Jika dikaji, saudara, secara keseluruhan, apa saja yang hendak kita lakukan sebenarnya berpandukan kepada peraturan dan ketertiban. Bermula daripada kita bangun tidur, sehinggalah melelapkan semula mata kita. Saudara, bayangkan jika peraturan dan tata tertib tidak dilaksanakan dalam kehidupan, pasti hidup ini, dunia ini jadi tunggang langgang, saudara. Oleh itu, saudara, bersyukurlah dengan apa yang telah ditetapkan oleh agama kita. Ikutilah dengan penuh hemah dan hikmah tanpa dipersoal baik buruknya. Ingat, saudara, kebanyakan manusia terdahulu dimusnahkan kerana banyaknya mereka bertanya kepada perkara yang sememangnya tidak perlu dipersoalkan. Ya, saudara, ikutilah peraturan hidup ini, insya-Allah selamat dunia dan akhirat, saudara. Kita masuk segmen mutara kata, saudara. Kiriman sahabat saya Tan Sri Osu Sukam. Katanya, saat anda tidak menemukan solusi, tidak mempunyai jalan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi, mungkin itu bukan masalah yang perlu diusaikan ataupun dirunsingkan, tetapi kenyataannya harus diterima.
Saudara, kalau kita dah, bila tiba-tiba kita deadlock, tak tahu ke mana dah. Jangan kita fikirkan soal itu, tapi fikirkanlah kenyataannya yang harus kita terima, saudara. Terima kasih Tan Sri Osu atas peringatan, mutiara kata-katanya. Dan saya sebagai insan biasa, harus saya mengingatkan pimpinan negara agar janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kebimbangan kita, negara boleh muflis kalau dibelanjakan tanpa had. Hari ini, saudara, sudah pun masuk hari yang ke-66. 66 hari wujudnya kerajaan perpaduan yang diasaskan bermatlamatkan untuk menangani derita rakyat. Jangan lupa, saudara, itu matlamat dan hasrat pengujudan kerajaan perpaduan ini, saudara. Kita dah masuk hari yang ke-66 wujudnya kerajaan ini dan kita tinggal lagi 34 hari lagi. Lebih kurang dalam sebulan saja lagi, saudara. Kita nak mau melihat sejauh mana pencapaian yang telah pun dicapai di bawah pimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan anggota jemaah kabinetnya, saudara. Sampai itu, saya ingin mengingatkan anda, tinggal lagi 41 hari. Kita menanti lambaian Ramadan. Hampirlah, saudara. Berdoalah agar kita dapat sampai ke tarikh yang penuh kemurnian, tarikh yang amat kita rindukan, iaitu lambaian Ramadan, saudara. Berdoa supaya kita ditemukan dengan Ramadan yang akan datang, saudara. Bulan yang penuh mulia. Baik, saudara. Sebelum saya meneruskan pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazir. Apa kata Pak Nazir, saudara? Terima kasih Pak Nazir dari Perlis menghantar kiriman saban hari kepada kita untuk kita jadikan sebagai panduan ataupun kita dengar banyak juga sindiran-sindirannya. Kata Pak Nazir, Pak Saddam berbaju merah petang hari diundang ke istana. Orang pendendam, kehilangan arah, lupa diri, membuat bencana. Sebab itu, jangan kita berdendam, saudara. Jangan kita marah dengan orang. Kita tunggu, kita lihat apa yang akan mendatang. Segala-galanya ketentuan ilahi, saudara. Bukan kita yang menentukannya. Apa yang kita hadapi hari ini juga, saudara, telah pun termaktub dalam Lauh Mahfuz. Inilah juga yang harus kita lalui. Ya, Saudara Harizan Ina. Waalaikumsalam. Semoga berada dalam rahmat Allah semuanya. Amin. Saya tambah Pak Nazir lagi, perlahan-lahan memetik cabai, dipetik Kak Tian di sana sini. Perintah Tuhan, jangan diingkar, jangan diabai. Sesal kemudian tidak berguna, saudara. Itu keadaannya, saudara. Saya harap agar kita jangan lupa perintah Allah SWT, jangan kita ingkari, saudara. Baik, saudara, terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun. Kalau saya silap melafazkannya, jangan marah saya Pak Nazir. Maklum sajalah, saudara jauh di Perlis, saudara menghantar kiriman, kadang-kadang mungkin tersalah saya baca ke, atau salah saya type, jadi lain maksudnya, tak tahulah saya. Tapi saya yakin, niat murni Pak Nazir adalah untuk menegur dan memberi kritikan. Cara budaya orang Melayu kita ini, kita menegur melalui bidalan dan pantun, saudara. Saya mesti mengingatkan anda, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini, dan dimasukkan dalam sebarang channel, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Begitu juga sebarang kiriman, kata-kata ataupun tulisan dalam buku muka saya ini ataupun live saya ini, anda harus bertanggungjawab. Kerana saya tak mampu untuk memantau kesemua tulisan maupun suntingan yang anda lakukan. Kena ingat, saudara, ini adalah pencerahan yang menyangkuti soal politik, tetapi matlamatnya adalah sekadar untuk memberi informasi. Dan kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Kalau itu yang kita pegang, itu landasannya, insya-Allah tak ada banyak masalah yang akan timbul. Tak semestinya apa yang saya lontarkan, saudara kena percaya bulat-bulat. Begitu juga, kalau saudara percaya, kalau saya terima, alhamdulillah. Tapi kalau saudara mahu melontarkan hujah dan pandangan, tidak ada masalah, saudara. Tapi gunakanlah bahasa yang baik. Jangan kita guna bahasa-bahasa yang tidak melambangkan kepribadian bangsa kita, saudara. Kita adalah warga cinta damai. Kita menyantuni setiap persoalan dengan harmonis, saudara. Cuaca hari ini masih lagi seperti semalam, seperti kemarin, yang tidak menentu. Awal pagi nampak mendung,
petang di kawasan rumah saya ni saudara, hujan. Tapi tempat anda saya tak tahulah. Kalau mengikut daripada lamaran cari cuaca, tak adalah sangat. Hujan lebat, diikuti dengan ini berterusan yang boleh mengundang banjir. Tetapi hujan di sana sini. Cuma saya mengharapkan anda ingat, cuaca waktu siang walaupun mendung tetapi panasnya terasa. Panas lit-lit kata orang. Malam sejuk. Bila anda sentuh air pun terasa macam air batu. Ini perubahan alam, saudara. Dan saya melihat sekarang ni, alam juga selalu saya katakan, mungkin alam sudah semakin bosan dengan manusia ini. Kerana hari ini, saudara, 4 warga di negara Indonesia terbunuh. Dan beberapa rumah serta bangunan musnah apabila berlakunya gempa bumi berukuran 5.4 pada skala Richter yang menggegarkan wilayah timur Papua pada hari ini, saudara. Demikian menurut pegawai agensi bencana. Gegaran kuat dirasai di sekitar kawasan mereka, rumah, restoran, bangunan rosak. Dan kabarnya 4 orang terkorban. Pihak berwajib sedang menjalankan penilaian risiko gempa itu. Saudara, agensi meteorologi, klimatologi dan geofizik negara melaporkan, negara Indonesia, saudara, gempa bumi itu berlaku pada 1.28 malam waktu tempatan semalam dengan pusat gempa terletak kira 1 km di barat daya wilayah Papua, itu ibu negara Jayapura, dengan kedalaman 10 km. Jadi menurut laporan, gempa bumi itu tidak berpotensi mencetuskan tsunami. Namun beberapa gegaran susulan turut direkodkan. Artinya sekarang gempa bumi berlaku di mana-mana. Ini yang saya risau. Bagaimana kata orang bijak pandai, para ilmuwan menyatakan tanda-tanda akhir zaman ini berlaku gempa bumi di sana sini. Sebab Turki sudah pun mencatatkan jumlah korban antara di Turki dan di Syria, saudara. Mangsa yang terkorban sudah pun menjangkau angka 17,000 nyawa yang diragut kesan daripada gempa bumi di bumi Syria dan selatan Turki. Ada laporan mengatakan banyak lagi, ramai lagi mungkin korban yang akan ditemui, saudara. Jadi setakat ini jumlah korban gempa bumi di Turki, kerana di lapangan masih mangsa di Turki masih lagi dalam keadaan yang tidak menentu. Ramai rakyatnya terpaksa bermalam di luar ataupun dalam kenderaan dengan kesejukan selepas kediaman mereka roboh akibat kesan gempa bumi. Saudara, dalam keadaan begitu, setakat ini jumlah kematian di Turki sahaja merekodkan seramai sekitar 12,873 mangsa yang direkodkan. Masih lagi ada penemuan lebih mayat, saudara. Malah ramai yang mengadu mengenai kekurangan kelengkapan dan peralatan, selain kepakaran serta sokongan untuk menyelamatkan mangsa yang terperangkap. Ada yang dalam kalangan pasukan penyelamat masih lagi terdengar suara tangisan yang meminta pertolongan. Tapi kerana mungkin peralatan yang tak cukup, maka boleh dengar sajalah, saudara. Di Syria, jumlah kematian dan mereka yang cedera dijangka meningkat. Masih ramai lagi mangsa terperangkap di bawah sisa runtuhan bangunan. Tiada sebarang bantuan tiba setakat ini. Saudara kena ingat, Syria adalah antara negara yang disisihkan oleh negara barat kerana kesan pergolakan politik negara tersebut. Sebab itu duta Syria ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, El Mustafa bin Lamih, dia mengakui kerajaannya berdepan dengan masalah kekurangan kelengkapan dan kepakaran dalam menangani bencana terbabit. Dia katanya seramai 10.9 juta rakyat terkesan akibat bencana yang melanda wilayah Hama, Latakia, Idlib, Aleppo dan Tartus. Saudara, kita bersama-samalah berdoa malam Jumaat ini agar mana-mana mangsa yang masih hidup dapat ditemui dan diselamatkan, saudara. Dan kita haraplah tidak berlaku di bumi tercinta ini, saudara. Jadikan ini sebagai iktibar kita, saudara. Itu laporan di Turki, laporan di Indonesia, gempa bumi. Dan negara kita ni, alhamdulillah, belumlah ada banjir besar balik. Tak ada, tapi hujan sekejap-sekejap di sana sini, saudara. Berhati-hati.
Hari ini saya mendapat laporan bahawa harga minyak nampak gaya kekal, tak ada naik, saudara. Iaitu RON 97, RM3.35 bagi 1 liter. RON 95 kekal pada RM2.05 1 liter dan diesel pada harga RM2.15 1 liter. Harga ini kekal sehingga 15 Februari. Dalam kenyataannya, Kementerian Kewangan mengatakan harga ceiling untuk RON 95 dan harga diesel akan berada dalam keadaan yang sukar kerana pasaran harga minyak dunia juga nampak gayanya kesan daripada perang, kesan daripada apa yang berlaku di Turki, di Syria, maka harga minyak juga mungkin melambung naik. Dalam keadaan begitu, ada persoalannya, saudara. Ini awal-awal ni saya kena beritahu tentang ekonomi sedikit, saudara. Apabila persoalannya apakah mampu ringgit kita yang nampaknya cantik, sejak sebulan dulu ada turun daripada $1 Amerika berbanding dengan RM4.70, RM4.60. Dia turun pada sampai ke tahap RM4.20 bagi $1 Amerika. Bagaimanapun semalam dan pagi tadi, saudara, ringgit diniagakan pada RM4.30. Dan naik 10 sen lagi, saudara, berbanding dengan $1 Amerika. Kerana pada penutup hari semalam, dia pada RM4.29. Pagi tadi RM4.30, saudara. Jadi peniaga Active Trades, saudara Dinis berkata pelabur bimbang kesan inflasi yang sangat tinggi di Eropah. Artinya negara Eropah sekarang ni mengalami inflasi yang cukup tinggi sekarang ni. Dan sebab itu para peniaga mengambil sikap tunggu dan lihat. Jadi keadaan begitu tentulah ia akan turut menyangkut soal ekonomi kita, saudara. Bagaimanapun, mata wang tempatan turun berbanding dolar Singapura kepada RM3.24 bagi $1. Saudara, berbanding yen Jepun RM3.27 daripada RM3.287 semalam. Ringgit turut menambah nilai berbanding pound Amerika, pound British, saudara, kepada RM5.19 daripada RM5.1990 pada 3 hari lepas. Bagaimanapun, saudara, Bernama hari ini melaporkan Bursa Malaysia pada awal pagi dibuka tinggi tetapi tak dapat bertahan. Diturun balik. Dari keadaan ini saya melihat bahawa kedudukan ekonomi kita juga masih lagi belum dalam keadaan yang mantap. Ini yang saya katakan, saya nak tahu sejauh mana negara di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat menangani persoalan ekonomi negara. Sebab kita lihat di negara Singapura, negara kita ni minyak kita bertahan, tapi di negara Singapura 4 hari berturut-turut harga minyaknya meningkat. Singapura harga minyak meningkat lagi, meneruskan kenaikan selama 4 hari berturut-turut apabila gangguan muatan minyak mentah dari Turki dan keyakinan terhadap pemulihan permintaan dari negara China terus mengukuhkan sentimen harga minyak meningkat. Niaga hadapan forward sale minyak mentah Brent North Sea meningkat 14 sen atau 0.2% kepada $85 bagi 1 tong. Manakala niaga hadapan minyak mentah West Texas mengukuh 11 sen kepada $78. Kadar minyak di dunia juga sekarang memperlihatkan suasana yang tidak menentu. Sebab itu kita harus berhati-hati melihat kedudukan ekonomi kita. Sejauh mana pimpinan negara mampu untuk mengekang atau mempertahankan. Memang negara kita rakyat 32 juta. Penghasilan masih ada lagi. Tetapi perlu ada satu anjakan untuk memantapkan ekonomi kita, saudara. Sebab itu saat ini saya masih menanti. Dan dilaporkan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun berada di negara Thailand dalam siri kunjungan ke negara-negara jiran yang berhampiran dengan negara kita untuk mengukuhkan hubungan dua hala antara Malaysia kali ini dengan Thailand. Di Thailand ni tentulah kita akan bercakap soal apa yang berlaku di selatan Thailand, tentang keselamatan negara kita, tentang sempadan negara kita dan juga tentang ekonomi. Bagaimanakah kerjasama dapat dilakukan antara Malaysia dengan Thailand, sebab kita juga antara negara, kebanyakan bahan-bahan makanan kita banyak kita import daripada Thailand, seperti ayam, daging, keperluan-keperluan ikan khususnya. Begitu juga dengan beras, buah-buahan. Jadi import kita mengimport makanan ini daripada negara Thailand.
Jadi tak tahulah apa yang dibincangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama pimpinan negara Thailand sekarang. Dan cuma saya agak terdetik di hati saya ni, saya memikirkan bagaimanakah untung nasib teman-teman kita yang meminta agar pengeluaran wang simpanan pekerja dapat KWSP ni dapat dipikirkan. Tetapi walaupun semalam kemarin yang bahagia Ketua Pergerakan Pemuda telah pun menyuarakan pada Datuk Anwar Ibrahim, tapi hari ini sebelum berangkat ke Thailand, beliau menyatakan bahawa sukar untuk kerajaan mengizinkan pengeluaran wang di kalangan warga penyimpan dalam tabung KWSP. Tapi bagaimanapun beliau berjanji akan mencari kaedahnya. Saudara Encik Blue Creek ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi Thailand naik helikopter ke? Tak, dia naik kapal terbang. Saudara, kita kalau boleh lah saudara, dalam keadaan begini, kita harus menyantuni. Suka tak suka pun telah ditakdirkan, dia jadi Perdana Menteri. Kita terimalah. Walaupun kita tak puas hati, walaupun kita merasa mau menolak realitinya, ini keadaannya beliau Perdana Menteri. Dan sebagai Perdana Menteri, kita kalau boleh berilah kerjasama. Boleh kita beri kritikan. Saya juga saban malam beri kritikan. Bukan tak bagi kritikan. Tapi jangan sampai kita menghina, mencaci dan sebagainya, saudara. Ingat, saudara, Abu Ibrahim, adakah dia gagal? Belum lagi. Belum sampai satu hari lagi. Kita tunggu lagi, saudara. Tapi saya lihat dasar-dasar yang cuba diwujudkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang menyentuh soal dasar-dasar pentadbiran, nampaknya banyak menguntungkan rakyat. Contoh saya katakan, apabila beliau menyatakan secara tuntas bahawa bermula bulan ini tiada lagi diizinkan pengambilan pekerja-pekerja asing dari luar negara itu dengan menggunakan ejen. Memang pun baru lama dah sekarang kita beberapa ejen yang menguruskan pengambilan buruh asing ini dilakukan melalui agen-agen tertentu. Mereka inilah yang mengutip keuntungan yang besar. Jadi Perdana Menteri Datuk Anwar Ibrahim mahu Kementerian Dalam Negeri berhenti menggunakan ejen bagi pengambilan pekerja asing kerana ia melibatkan kos yang tinggi. Contoh katanya, bagi pekerja Nepal, kosnya cuba 3,700. Namun, bagi pekerja Bangladesh dan Indonesia, masing-masing melibatkan kos antara 20 hingga 25,000. Jadi, yuran tinggi dikenakan ejen seperti itu tidak ubah seperti penghambaan moden. Saya juga tak bersetuju, saya katakan ini. Sebab tu kadang-kadang kawan-kawan mengajak saya sebab dia tahu saya banyak kenalan rapat dengan pak-pak menteri. Kenapa tidak saya mewujudkan ejen untuk pengambilan buruh asing dan sebagainya. Saya kata saya tak mau terlibat dalam bidang perniagaan hamba abdi. Dalam dunia moden hari ini kita berniaga orang. Tak elok, saudara. Pulanglah mereka nak buat. Sebab kadang-kadang saya bersimpati pekerja-pekerja yang datang daripada Bangladesh, daripada India, daripada Indonesia. Kadang-kadang mereka terpaksa berguluk bergadai untuk datang ke negara ini. Memang tidak dinafikan negara kita ini negara yang makmur. Tetapi agen-agen inilah mengambil kesempatan atas keinginan mereka untuk bekerja dan mencari kehidupan di negara kita. Jadi apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menetapkan bahawa agen-agen untuk pengambilan buruh-buruh asing tidak lagi diizinkan dan beliau mahu Kementerian Dalam Negeri menghentikan. Ini keadaannya sebab kita tahu, saudara, ada juga orang dari luar negeri pun ada yang kaya raya duduk kat sini. Mereka mempunyai wang, memperolehi keuntungan yang berlipat ganda. Saudara Ahmad Kamal dia kata, Pak Noh ni saya bang derah je katanya. Tak apalah, kita tengoklah, kita tunggu. Memang saya melihat, memang saya bukan saya tidak menghayati apa yang anda komen. Saya agak kadang-kadang ada yang setuju. Tetapi kita mesti bagi dia peluang lah. Belum satu hari lagi, saudara. Sebab waktu kempen untuk pilihan raya lalu, banyak janji-janji yang perlu kita lihat. Sebab itu saya katakan, saudara, kita tunggu satu hari. Baru kita segregatekan apa yang terlaksana, apa yang tak terlaksana. Jangan sebelum apa-apa, kita dah buat terjahan yang bukan-bukan, saudara. Bagi saya, sebab itu saya tiap malam bertanya, apa dasar ataupun polisi ekonomi negara? Sebab hingga saat ini belum ada lagi. Kita tak tahu. Yang kita dengar adanya masyarakat madani, budaya madani ini rakyat pun kadang-kadang tak faham. Sebab itu saya minta supaya Menteri Komunikasi dan Digital
Saudara Fahmi Fazil. Cubalah terangkan pada rakyat supaya rakyat faham. Sebut saja benda ini kadang-kadang menimbulkan rakyat tengok dengan jebek je lah. Dia kata apa ni? Paradigma, kesenjangan, bahasa-bahasa yang begitu bagi saya retoriknya tinggi. Tetapi sejauh mana rakyat faham? Bagi saya dalam komunikasi ini rakyat mesti faham apa budaya madani yang ingin diterapkan supaya rakyat dapat penjelasan, supaya kita tahu ke arah mana negara kita mau dibawa kepimpinannya oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu saja. Saya belum lagi sampai ke tahap memberi kritikan kerana saya tunggu 100 hari. Perdana Menteri dulu pun saya buat begitu saya. Lepas 1 hari, kalau tak betul kita balun. Itu saja. Saya Raja Shah Daniel, dia kata cabaran kita sekarang bagaimana untuk melatih negara kita menjadi buruh dan peniaga di negara kita. Ini keadaannya sebab warga kita tak berapa suka nak jadi pekerja buruh, di ladang. Memang kerja kilang tu ada, tapi yang pekerja berat ni orang kita dah manja. Ini kena dipikirkan, saudara. Saudara Ramli Karim Suwana dia kata saya hairan. Masa Datuk Seri Najib dulu baru 2,000 lebih saja dia punya kos. Saya tak tahu keadaan begitu, sebab itu apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menetapkan supaya Kementerian Dalam Negeri tidak lagi mengizinkan wujudnya ejen-ejen buruh asing sampai 20,000. Tinggi saya. Tinggi bagi saya lah. Jadi sebab itu Persekutuan Majikan Malaysia MEF mereka menyambut baik saranan yang dilakukan, yang dibuat ataupun keputusan yang amat bawa pada menteri. Itu satu keputusan yang baik katanya. Kerana kalau tiada menggunakan ejen, mereka dapat menjimat sekitar 80%. Bukan sikit saja, 80% kos untuk mengambil pekerja. Cuma saya selalu menekankan seharusnya usaha-usaha pemutihan. Pekerja-pekerja yang masih ramai sekarang ni yang datang secara haram, yang masuk ke negara kita ini, sepatutnya mereka inilah baru diputihkan sebab mereka faham dan mereka mula faham tentang budaya negara kita ini. Dan tentulah kalau skim pemutihan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya, kita dapat menjimatkan lagi kos. Sebab mereka berkeliaran, masih lagi ada yang tak ada kerja. Kalau tak ada kerja, mereka terlibat dalam jenayah. Seharusnya diusahakan, dicari upaya bagaimana mereka yang datang secara tanpa izin ini dapat dipulihkan. Kalau rasa tak sesuai, kita hantar balik. Itu bagi saya lah keadaannya, saudara. Sebab menurut Presiden MEF, Saudara Syed Hussein Syed Husman, beliau menyifatkan langkah itu tepat pada masanya. Kerana majikan berdepan dengan banyak cabaran dalam menguruskan kos pengendalian operasi mereka. Keputusan menghentikan penggunaan perkhidmatan ejen, pihak ketiga akan membabitkan penjimatan keseluruhan kos, kira-kira 80% untuk membawa masuk setiap pekerja asing dari negara sumber. Itu kenyataannya, saudara. Dan kita harapkan Kementerian Dalam Negeri dapat melaksanakan. Sebab kadang-kadang orang-orang tertentu saja yang mengaut kekayaan. Kilang susah, pengeluaran susah. Tapi masalah lagi, rakyat bertambah susah. Sebab itu akhirnya rakyat marah pada kerajaan. Dasar-dasar inilah yang perlu dilihat dan dihentikan. Begitu juga dengan sistem. Sistem kita, negara kita ni negara hukum. Dan setiap kebejahatan itu, kalau siasatan perlulah habis. Perlulah secara tuntas. Saya melihat catatan daripada Kuzairi, daripada Kuzairi Kukama, daripada MyTV Online. Saya nampak dia garang ni kali ni. Cara dia kata siasatan SPRM kadang-kadang lihat bagai hanya sekadar tajuk berita saja. Kerana pendedahan sebuah stesen televisyen berkaitan siasatan SPRM katanya hanya sekadar menjadi tajuk berita. Dan kebelakangan ini SPRM banyak membuat siasatan serta beberapa siri tangkapan berkaitan rasuah. Namun ada juga siasatan SPRM yang tersadai di pejabat peguam negara tanpa tindakan lanjut. Ini tak boleh dinafikan secara. Bagaimana SPRM telah pun menyiasat tentang kedudukan Gubernur Bank Negara, mantan Gubernur Bank Negara dan suaminya. Begitu juga dengan hakim. Masih belum ada titik noktahnya. Jika siasatan terhadap dua figura sebut hanya sekadar penghias dada portal berita, kata saudara Kuzairi tadi, apa yang boleh diharapkan dengan siasatan SPRM terhadap bekas Perdana Menteri dan menantunya sebagaimana dilaporkan
oleh Buletin TV3. Jadi sudah pasti integriti SPRM menjadi bahan bualan orang ramai apabila memperkatakan mengenai tindakan lanjut selepas selesai siasatan. Ini juga yang menjadi bualan yang saya lihat, saudara, bahawa rakyat dah mula bercakap. Datuk Seri Anwar ni bercakap soal kesenjangan, soal untuk mahu melakukan tindakan terhadap mereka yang terlibat dalam rasuah. Hanya sekadar itu. Apakah itu saja yang perlu dilontarkan saban waktu? Yang penting sekarang ni rakyat nak tahu apa tindakan. Cuma saya lihat saat ini semalam Yang Amat Perdana Menteri telah pun menyatakan Kementerian Kesihatan akan membentangkan kertas putih mengenai perolehan vaksin COVID-19 dalam parlimen yang mendatang ini, sekitar dalam 15 hari lagi, saudara. Jadi, kata Datuk Anwar Ibrahim, kerajaan memutuskan untuk membuat pembentangan itu setelah mendapati urusan perolehan tidak mengikut peraturan. Saudara, jadi Kementerian Kesihatan yang akan membentangkan kertas putih mengenai perolehan vaksin dan kos yang berkaitan. Saudara. Dan kerana katanya ia tidak dilakukan tidak mengikut peraturan dan tidak ditandatangani oleh menteri dan ditandatangani oleh menteri tanpa persetujuan Jabatan Peguam Negara. Jadi ada benda yang tersembunyi di situ. Bagaimanapun kita pun tak tahu je. SPRM telah pun melakukan siasatan berhubung perolehan vaksin pada tahun lalu. Jadi kita tak jelas, saudara, apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim merujuk kepada Menteri Kesihatan Datuk Dr. Adam Baba atau penggantinya Saudara Khairy Jamaluddin. Juga tak jelas. Kerana terdapat pertindihan dalam soal ini, saudara, dalam perolehan vaksin antara Kementerian Kesihatan yang waktu itu mula-mula awalnya dipimpin oleh Dr. Adam Baba dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi yang diketuai oleh Khairy pada 2020 dan 2021. Kedua-duanya juga telah menyatakan mereka akan memberi kerjasama kepada SPRM dan siasatannya. Ya, sebab itu sekarang ni kita menantilah. Menanti kertas putih dalam tempoh 2 minggu lagi, insya-Allah. Jadi sebenarnya habis je kata jangan kita mendahului siasatan ni. Betul, saudara. Jangan kita mendahului siasatan. Biarlah. Saya mengharapkan, saudara, dalam keadaan begini, kita haraplah agar Yang Amat Perdana Menteri cukuplah bercakap soal usaha untuk menentang kebejatan korupsi ini. Yang penting sekarang ni perut rakyat perlu disantuni. Saudara, orang kita ni malas. Saya orang niaga katanya. Tahulah perangai orang kita. Saudara, ini masalahnya saudara Nurhayati patut diambil tindakan jika bersalah. Kita mahu supaya apa saja. Kalau ada kesalahan, maka ambillah tindakan. Kerana ini menyangkut soal wang rakyat. Soal-soal yang lain tu tak apalah kita boleh kita fikirkan bersama, tetapi soal kalau penyalahgunaan kantung negara sampai sekarang negara dah berhutang sampai 1.5 triliun sekarang. Ini dah melampau dah. Kesannya sampai hari ini kita masih lagi negara seolah tak dapat keluar daripada kemelut ekonomi. Ini masalah yang kita hadapi, saudara. Dan saudara, saya tengok juga, bukan saya tak tengok, bukan saya tak nak mengulas, tapi saya diam. Tapi saya tengok sejak akhir-akhir ni, apabila Suruhanjaya Pencegahan Rasuah sudah pun mula membuka sedikit demi sedikit rahsia yang tersembunyi apabila mereka telah pun melakukan siasatan. Saya terfikir, saya sebab 6 hari lalu, Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin telah pun mengumumkan Kabinet Bayangannya untuk Parlimen Penggal ke-15. Dengan menamakan dirinya sebagai Perdana Menteri, Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional yang juga merupakan Presiden PAS, Tan Sri Hadi Awang sebagai Timbalan Perdana Menteri. Itu Kabinet Bayangan, saudara. Turut tersenarai dalam Kabinet Bayangan, Tan Sri Muhyiddin adalah Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim, yang akan memegang portfolio. Siap dengan portfolio, saudara. Begitu juga Radhi Jidin, Ronald Kaindi, Datuk Idris Ahmad, turut sama adalah Pesisir Agung PAS, Datuk Taqiyuddin Hassan, kemudian termasuk juga Syedan Kasim dan beberapa nama-nama lain lagi sebagai Kabinet Bayangan. Persoalan saya, apakah Kabinet Bayangan ini akan juga berubah menjadi kluster mahkamah? Seandainya benar-benar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah melaksanakan tangkapan yang saya difahamkan
Siasatan telah dibuat. Kalau siasatan telah dilakukan, kita tunggu masa saja. Secara Johariah, orang-orang lantikan Tan Sri Muhyiddin dibuang, mereka tak jalan tugas dengan jujur. Saya tak mau beri komen soal-soal begitu, saudara Johariah. Bagi saya, kita harus tenang fikiran. Saat ini, negara dipacu oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan barisan kabinetnya. Ada 2 timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Zahid Hamidi, Presiden UMNO, dan saudara Faizlah Yusof daripada Sarawak. Kita tunggu selama tempoh 100 hari ke arah mana ekonomi negara mau dipacu. Cuma saya melihat secara, ini kita masuk segmen politik pula. Dalam keadaan ini semalam saya dah tegur. Jangan kata saya tak tegur. Saya berusaha untuk menjaga tata karma, tata ungkap kata-kata. Saya cuba untuk tidak menyinggung. Dan saya memberi pandangan saya sebagai orang tua, sebagai orang lama dalam politik ni, saudara, saya minta seboleh mungkin Datuk Seri Ismail Sabri hentikan serangan terhadap UMNO. Sudah-sudahlah. Anda tidak lagi jadi Perdana Menteri dan berehat dalam keadaan sekarang ni. Kalau nak meneruskan karier anda sebagai orang politik, tak ada masalah. Tapi janganlah menyerang parti. Kerana orang akan melihat, kalau itu keadaannya, saya tengok juga saudara apabila Presiden UMNO dia menjawab hari ni. Jadi, kata Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata Dawan Ahli UMNO dilanyak seperti pembangkang. Jadi, kerana sebagaimana dinyatakan oleh Datuk Ismail Sabri, ia hanya pendapat peribadi naib presiden. Dan menurutnya Ismail Sabri berhak membuat kenyataan demikian. Namun, ia terserahlah kepada rakyat untuk diadili. Selalunya katanya seseorang tokoh yang telah meninggalkan jawatan berpuluh tahun, 5 atau 9 tahun. Saudara, mereka merasakan bahawa kepimpinan yang ditaju mereka adalah terbaik. Dan selepas itu semuanya tidak baik. Jadi menurut Presiden UMNO itu, beliau tidak mempunyai sebarang pandangan yang boleh menyanggah atau bersetuju dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi kita serahkan kepada masyarakat, terutamanya ahli-ahli UMNO untuk menilai. Jadi sebab banyak sangatlah kenyataan-kenyataan yang dilontarkan oleh Datuk Ismail Sabri yang dilaporkan. Saya melihat sebenarnya kenyataan itu telah disampaikan 2-3 hari lepas. Tetapi tidak ada usaha, tidak ada upaya daripada kepimpinan Datuk Ismail Sabri untuk memberitahu portal-portal ini sudah. Saya harap benda ini dihentikan dan saya tidak akan bercakap lagi soal parti ataupun soal politik. Nak bercakap soal politik, dan nak cakap soal politik, sepatutnya saya hanya menawarkan diri untuk bertanding ataupun saya tak bertanding. Itu saja. Jadi bila adanya kenyataan-kenyataan yang dilontarkan, orang mula merasa menimbulkan, dia ada pro dan kontra, saudara. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Kalau ada yang tak setuju tu, tentulah mereka akan membalas serangan tersebut. Tentulah benda ini akan jadi buruk pada tubuh badan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Beliau lah mantan Perdana Menteri. Saya bagi tahu terus terang, suka tak suka kita perlu menghormati beliau sebagai mantan Perdana Menteri. Tapi kalau beliau memilih untuk diserang oleh warga UMNO kerana beliau menyerang parti, jadi kedua ini perlu berhati-hati. Saya rasa jalan terbaik yang harus dilakukan oleh Datuk Ismail Sabri, hentikan sikap rumah siap part berbunyi. Yang sudah tu sudah. Saudara Norris Aisyah, dia kata Zeti cuti sakit lagi. Wallahu a'lam bisawab. Itulah keadaannya sekarang ni. Perbicaraan Datuk Seri Najib dah bertambah berkelambut. Saya katakan dalam isu yang berhubung tentang perbicaraan Datuk Seri Najib dalam YNDB ini, saya katakan selagi tidak dibawa orang-orang yang dilihat bersama dalam mengendalikan YNDB ini, selagi itulah perbicaraan itu dilihat pincang. Kerana seorang saya tuduh, Jolo tak dituduh, Nek Faizal tak dituduh, Zeti masih lagi cuti sakit, ataupun tak tahulah apa cuti-cutinya, tak ada lagi. Peguam negara juga tidak dibawa. Banyak benda persoalan-persoalan. Hakim juga masih lagi tertanya-tanya. Jadi persoalan ini yang menimbulkan tanda tanya di kalangan rakyat. Apakah perbicaraan terhadap Datuk Seri Najib itu dilihat ada keadilannya? Saya merasakan benda inilah yang perlu jabatan judiciary, jabatan keadilan ataupun kehakiman melihat, supaya rakyat dapat meyakini kedaulatan perlembagaan, keluruhan perlembagaan dan kedaulatan undang-undang
benar-benar dipertahankan. Dan ini juga saya rasa Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim kena tegur. Sebab beliau adalah ketua pada kerajaan. Saudara, tegur bukan campur tangan. Tak ada kita minta dia campur tangan. Dia tegur. Supaya dapat diperbetulkan jika dilihat ada ketempangan. Dalam soal politik, saya menegur Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri sudah-sudahlah. Perlu apa kita nak mencari perbalahan? Saya lebih suka diwujudkan perdamaian. Begitu juga saya lihat sekarang ni pembongkaran demi pembongkaran. Saudara jangan lupa, kadang sekarang kalau SPRM dah mula masuk, kabarnya ada 100 orang lebih sudah pun ditemui dan ada yang ditahan oleh SPRM untuk siasatan ini, maka banyak yang akan terbongkar. Bagi saya pembongkaran ini perlu untuk rakyat tahu. Tetapi dalam waktu yang sama, apakah ini akan membantu ekonomi kita? Sebab itu saya mengharapkan agar Yang Berhormat Perdana Menteri hari ini berada di Thailand, carilah kenyataan-kenyataan yang menggembirakan rakyat. Saya melihat itu yang dinantikan oleh rakyat berhubung dengan kehidupan ekonominya. Hari ini rakyat tak gembira apabila pengeluaran wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja masih lagi tertangguh dan menimbulkan 1000 persoalan. Begitu juga dengan kedudukan rakyat ekonomi yang begini. Memang satu ketika dulu saya dah mengatakan bahawa untuk rakyat kita ni tak seharusnya kita diajar dia terus. Bila lapar bagi ikan. Perlu dicari upaya, dicarikan joran dan juga mengajar bagaimana nak memancing. Cuma persoalannya tadi saya terfikir saya berjumpa kawan, balik lagi saya terfikir. Betul lah. Cari joran, ajar macam mana nak mancing. Tapi kalau nak memancing, tu dalam kolam renang, apa yang ada? Letak udang besar mana pun tak ada ikan. Ini masalah yang saya lihat, ekonomi negara kita perlu dilihat. Betul. Jangan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersikap hanya memberi gula-gula pada rakyat. Memberi bantuan itu, bantuan ini. Yang rakyat hendak adalah umpamanya berilah joran, mata pancing dan umpan apa yang terbaik untuk ajarlah untuk menangkap ikan. Saya kata nak menangkap ikan macam mana? Joran apa nak digunakan pun tidak ada ikan kalau memancing di sekadar di kolam renang. Ini persoalannya saudara. Saudara General Weather, basah kepala baik. Itu tak tahulah saya. Saya Niko Saudara Fazilah Abdul, jangan begitu. Saya berharap dalam saudara berbincang sama-sama sendiri itu saya lebih suka kalau dapat masing-masing mengeluarkan buah fikiran, pandangan. Bagaimana kita mau menyantuni negara kita yang dalam keadaan yang tidak menentu ini, saudara. Saya dah bercakap politik-politik juga. Bercerita tentang Datuk Ismail Sabri. Saya kata sudah-sudahlah. Tak perlu lagi nak dilontarkan lagi. Akhirnya mengundang kemarahan. Saya, kalau saya nak siarkan kenyataan demi kenyataan terhadap Datuk Ismail Sabri ini, berat saya. Berat. Orang duk balun macam-macam. Saya memilih jalan untuk tidak melontarkan pandangan-pandangan yang bersikap mengadu domba. Bagi saya yang sudah. Datuk Ismail Sabri sudah pun merasa jadi Perdana Menteri. Hidup dia pun sekarang ni, saya rasa dalam keadaan yang sepatutnya tenteram. Pencen ada, bodyguard ada, driver ada, tenteram. Yang susah seperti kita. Jadi tak payahlah nak dikeruhkan politik, biarlah mereka yang ada sekarang ini menangani bagaimana nak cari upaya supaya kestabilan politik ini dapat dijelmakan. Jangan pula kita ni masih lagi terikut-ikut dengan rentak politik lama. Hari ini politik sekarang ni, politik dunia juga sudah pun melalui proses baru. Saya lihat sendiri macam mana di negara di England. Dia tak ada lagi cakap orang putih. Bukan tak cakap orang putih, bukan orang putih yang jadi Perdana Menterinya. Warga keturunan India jadi Perdana Menterinya. Lihat juga di Amerika. Bagaimana wanita keturunan India jadi naib Presiden Amerika. Artinya sekarang ni, politik resis ni sudah tak boleh nak dijadikan sebagai umpan untuk menggapai yakin orang, untuk memberi keyakinan, untuk melobi orang supaya ikut cakap kita. Dah tak jadi. Sekarang ini, saya melihat yang paling penting adalah menyantuni rakyat. Ini yang paling penting.
Dan saya merasakan untuk saat ini kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim mesti menyantuni derita rakyat. Kerana itu yang dijanjikan olehnya. Apabila dalam sepanjang kempen dulu beliau mengatakan parti ini adalah parti derita rakyat. Dan takkan nak dibiarkan rakyat terus menderita. Tadi saya berbual dengan teman-teman saya. Mereka mengharapkan, kalau boleh dia kata, tolonglah suarakan. Yang rakyat mahu adalah keadilan. Keadilan agar kek ekonomi ini dapat dikongsi bersama. Itu yang diharapkan oleh rakyat sebenarnya. Bagi saya, kunci kepadanya, kepada segala persoalan ini adalah kita harus menjelmakan suasana keadilan, kek ekonomi dapat dirasai, dinikmati oleh semua orang. Tanpa kita menjerat diri kita atau terjebak dalam politik yang bersikap resis. Tak mahu lagi kita cakap ini Cina, Melayu, India. Benda ini akan berterusan, berlarutan. Sampai bila? Apakah kita perlu hanyut dalam degungan dengan citra politik yang sikapnya perkauman? Saya tadi bercakap juga. Yang banyak masalah kadang-kadang ni, kita bercakap tentang bangsa Melayu khususnya. Tapi siapa sebenarnya yang mengkhianati Melayu? 2-3 hari dulu pun saya dah bercakap, boleh katakan saban waktu saya mengenangkan untung nasib warga bangsa peribumi di tanah air kita sendiri. Kalau kita tidak membangunkan ekonomi, apa saja pembangunan yang kita lakukan tidak dapat dinikmati. Tidak ada keadilan untuk dinikmati sebab mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menikmati pembangunan itu. Contoh saya katakan, bangunkanlah kawasan pusat bandar baru. Berapa ramai orang Melayu mampu membeli rumah kedai ataupun membeli harta tanah? Berapa ramai? Bangunan tingkat sampai 40 tingkat, 50 tingkat, 80 tingkat. Berapa tingkat yang mampu dibeli oleh warga bangsa Melayu? Kalau nak bercakap soal bangsa, saudara. Kalaulah warga bangsa kita ini tidak mendapat nikmat ekonomi, tidak mendapat keadilan untuk mengecap kebahagiaan, kemakmuran negara ini. Jadi bila tak ada duit, akhirnya orang lain yang ambil. Akhirnya kedai-kedai, rumah-rumah kedai itu masih lagi milik orang lain. Dan kita terus lagi mendogmakan, terus lagi melontarkan kenyataan. Mesti perjuangkan Melayu, mesti perjuangkan Melayu. Apakah hanya dengan kata-kata? Saya selalu bercakap, yang paling penting sekarang ni kita harus mencari titik permulaan untuk merubah supaya keadilan ekonomi ini dapat disantuni untuk semua warga. Dan saya cakap, negara kita ni bukan besar mana pun. Rakyatnya 32 juta saja. Bukan tak boleh semua menikmati kemakmuran. Negara kita ni makmur. Rezeki yang Allah SWT turunkan. Berbulan-bulan saya bercakap. Rezeki yang Allah turunkan di bumi bertuah ini, saudara, mencurah-curah bagaikan air hujan. Apa saja dari sisi sektor pertanian, kita mempunyai tanah yang cukup subur. Campaklah benih apa pun, pasti akan tumbuh. Dari penghasilan dalam bumi kita sendiri. Kita ada biji timah, kita ada biji besi, kita ada emas. Saudara, kita ada minyak. Tapi apakah kemakmuran itu dapat dinikmati oleh warga bangsa kita? Di mana silapnya? Saya 5 malam dulu saya kata jangan hanya kita lontarkan masalah daripada orang politik. Kaki tangan kerajaan juga seharusnya berganding bahu dengan orang politik yang membuat dasar laksanakan data itu. Saudara Haris Sani dia kata kenapa member UMNO sekarang macam susah cari makan. Dulu dapat kontrak mudah dengan melobi. Saudara saudara Haris, sebab kita dulu terdidik dengan budaya mudah, easy come easy go. Akhirnya warga kita tak sedar diri. Kita ingatkan besok dapat lagi. Sedangkan langit tidak sentiasa cerah. Ada masanya mendung, ada masanya hujan, ada masanya panas terik. Saudara, sebab itu sekarang ni kalau dikatakan member-member UMNO sekarang ni macam susah cari makan. Bukan nak cari susah cari makan macam dulu. Dulu memanglah. Itu juga kesilapan pimpinan terdahulu. Jangan menyalahkan yang ada hari ini. Pimpinan UMNO terdahulu juga. Termasuklah yang ada dalam parti keadilan. Begitu juga yang ada dalam parti PBM. Begitu juga yang ada dalam parti Bersatu. Yang tak ada cuma dalam parti PAS. Saudara, saya cakap terus terang. Kalau dalam PBM, Tan Sri Muhyiddin pernah jadi timbalan Perdana Menteri. Jangan lupa, Saudara Hamzah Zarudin pernah jadi menteri dalam UMNO. Jadi
Jangan kita salahkan hanya pada pimpinan UMNO hari ini. Bagi saya tak adil. Keadilan ekonomi mesti dikongsi oleh warga kita. Kena cari jalan macam mana nak menyelesaikan persoalan ini. Selagi kita bercakap orang ini tak kena, orang ini tak kena, sampai bila? Di mana penghujungnya? Di mana akhirnya? Novela, cerita, politik kita. Saya tidak mahu sampai waktunya nanti, cerita politik negara kita ni, sandiwara politik kita ni akan bertukar menjadi tragedi pada bangsa Melayu. Ini yang ketakutan yang saya bimbang. Boleh terjadi seandainya pimpinan dan warga kita sendiri terus hanyut dengan sikap salah menyalah, tunding menunding antara satu sama lain. Sebab itu saya katakan, yang berhormat Datuk Seri Sabri, you dah rasa sebagai Perdana Menteri, sudah. Bersyukurlah dengan apa yang anda dapat. Kalau nak fikirkan dulu, jawatan anda hanya sebagai naib Presiden UMNO saja. Kalau ikut dari segi hukum alam, tak cium bau Perdana Menteri. Tapi, Tuhan menganugerahkan anda mendapat jawatan sebagai Perdana Menteri. Dan sampai waktunya, tak dapat nak buat macam mana. Jangan salahkan orang lain. Jangan menyalahkan orang itu, menyalahkan orang ini. Duduk dekat cermin, tengok di mana silap aku. Okey, dalam keadaan sekarang ni, kita tegur pimpinan supaya jangan melakukan kesilapan yang sama. Ini keadaan saya dulu dah bercakap saya. Soal-soal pimpinan dalam UMNO sendiri yang mengundang ular berbisa masuk dalam kelambu. Akhirnya semua kena patuk. Ini yang sedang berlaku. Kalau kita benar-benar menyantuni warga kita. Saya bercakap saya. Bukan saya tak bercakap. Yang senang lenang bukan warga ahli peringkat akar umbi. Yang senang lenang pimpinan. Sebab itu hari ini, mulai besok akan ada mesyuarat perwakilan di peringkat cawangan-cawangan. Masih lagi berebut. Mereka masih berebut untuk megang jawatan dalam parti UMNO dengan harapan jawatan itu boleh memberi mereka kekayaan. Ini yang silapnya. Bukannya menjadi ketua, menjadi pemimpin peringkat cawangan, peringkat bahagian untuk meneruskan perjuangan, untuk menjaga warga kita, untuk menjaga bangsa kita, untuk kita menyuarakan suara-suara perjuangan bangsa. Mereka tidak melakukan itu. Yang mereka pimpin, yang mereka harapkan dapat jadi ketua bahagian, sokong orang ini jadi Perdana Menteri, aku dapat projek. Itu yang Saudara Haris Sani tanya saya tadi. Itu jawapannya. Sekarang ini, contoh. Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Saya sudah terdengar kawan-kawan saya di kalangan ahli Parti Keadilan sudah pun bersuara. Apa kami dapat? Saya katakan jangan fikir apa kita dapat. Kalau saudara bertanya apa kami dapat, artinya anda tidak ikhlas dalam perjuangan reformasi. Masing-masing dulu hendakkan satu reform, satu perubahan dalam politik negara. Saudara meyakini Datuk Seri Anwar Ibrahim mampu mau perubahan. Dalam keadaan sekarang ni, bagi dia sampai 100 hari. Kalau tak betul, sama-sama kita tegur. Janganlah kita pula tiba-tiba balun. Kemudian kita banyak bersikap peribadi. Saudara Nira Cempedak, dia kata budaya. Memang budaya kita sebegitu. Kita harus merubah budaya kita ni daripada sikap pesimis ataupun sikap yang menyalahkan orang. Kita kena cari jalan untuk diri kita sendiri. Kalau aku berniaga, kenapa produk aku tak laku? Kenapa aku tak mampu berjaya dalam perniagaan ini? Di mana silap aku? Apakah kerajaan tidak membantu? Kalau pimpinan negara tidak membantu usahawan-usahawan Bumi Putera, dan kita balun. Tapi apa yang saya lihat, masing-masing berlumba-lumba untuk mendapatkan projek nak jadi senang. Cara mudah. Jumpa menteri, sign. Kemudian dapat saja projek itu bagi pada orang lain. Ini yang berlaku dulu, saudara. Saya harap benda ini takkan berlaku lagi dah, masa akan datang. Dan saya yakin, inilah juga, saudara, kena jadi keluarga barulah. Saya merasakan dalam keadaan sekarang ni, satu paradigma pemikiran harus diwujudkan dalam warga bangsa kita ini, tidak lagi kebergantungan pada surat-surat sokongan menteri. Tidak lagi merasakan jawatan dalam politik ini untuk membina kekayaan. Saya bersyukur sebab saya difahamkan dalam bajet yang akan datang, yang akan dibentangkan dalam 15 hari lagi, saudara, gaji wakil rakyat pun akan dikurangkan. Gaji menteri sudah dikurangkan dan akan dikurangkan. Ada orang setuju, ada orang tak setuju. Tapi bagi saya dalam keadaan negara yang sebegini, kita harus berjimat cermat. Sudahlah, kita bukan lagi berada dalam suasana yang santai. Ekonomi hari ini menuntut kita untuk sama-sama turun ke gelanggang. Jadi kadang-kadang saya merasakan apabila Menteri Sumber Manusia mengumumkan nak bawa lagi 500,000 pekerja. Dalam hati saya kata, untuk apa?
Yang ada di sini dalam negara kita ni pun ramai tak ada pekerjaan. Akhirnya kerana mereka datang tak ada permit dan sebagainya, mereka terlibat dalam gejala jenayah. Seharusnya mereka yang diputihkan tak payah tunggu dulu. Tak perlu ada kita masuk kemasukan. Saya tak bersetuju sama sekali. Sebab kita sekarang ni, negara kita ni kabarnya berjuta. Ramainya pekerja-pekerja datang tanpa izin ni. Yang ramainya. Jadi sepatutnya mereka ini diputihkan, dipulihkan. Kalau tak sesuai, hantar balik. Dan barulah negara kita tenteram. Di samping itu, warga kita ni kita didik. Sekarang ni zaman susah. Nak berniaga, berniaga betul-betul. Kalau mana pimpinan tidak membantu, kita sama-sama tibai. Saya cakap terang saudara. Dan akhirnya sekarang ni kita menuduh. Orang ni sakau itu, orang ni sakau itu. Sampai bila? Hanya dengar cerita, seronok. Itu saja. Ataupun marah. Itu saja. Apa kita dapat? Yang penting saya selalu mengatakan, what do you get? Musim easy come, easy go dah tak ada. Musim kita menuai kekayaan dengan jawatan dalam politik sudah pun berakhir. It's over. Sekarang ini musim kita untuk menuai kekayaan dengan hasil bumi yang kita miliki. Sebab itu kita harus terus berusaha dalam sektor pertanian. Kalau nak berdagang, berdaganglah. Saya yakin sekarang ni untuk import barang-barang sebagai pengimport, saya lebih suka kalau ramai pengimport-pengimport warga bangsa kita ni menjadi tokoh-tokoh besar. Tapi masalahnya kadang-kadang kita ni, dulu kerajaan wujudkan dasar AP. Nak beli kereta apa semua mesti keluar ada AP. Nak bawa masuk kereta di luar negeri. Tapi AP itu digadai pada orang lain. Orang lain yang kaya raya, kita dapat makan supnya. Kita cuma dapat tulang. Orang lain yang dapat dagingnya. Orang lain dapat nikmatnya. Isu ini seharusnya kita hentikan. Saudara, projek ni kena jadi ahli keluarga madani. Nak projek kena jadi ahli keluarga madani, saya tak nampak begitu, saudara. Saya tidak yakin benda begitu. Saya yakin sebab waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Kewangan dulu, kalau beliau kekal istiqomah dengan apa yang beliau laksanakan, saya yakin benda yang apa yang telah kita lalui dalam tempoh 20 tahun yang lalu, ini akan berubah, saudara. Ini pasti akan berubah sebab beliau pun sudah dapat melihat kebejatan demi kebejatan yang berlaku pada negara kita ini hanya apabila kerana orang politik menggunakan jawatan politik mengaut keuntungan untuk diri mereka sendiri. Saya melihat, saya mengikuti perkembangan pemikirannya, arus kepimpinan sejak jadi Menteri Pertanian. Jangan lupa dia pernah jadi Menteri Pertanian, sejak menjadi Menteri Pendidikan, beliau juga pernah jadi Menteri Keuangan. Arus pemikirannya. Itu yang kita harapkan, beliau masih lagi istiqomah dengan caranya. Dan memanglah sementara menanti 100 hari ini, kita tunggu, saudara. Sabar dulu, saudara. Saudara Mutiara Ilmu, Lena bawa masuk pekerja asing tu sebab majikan di mana-mana sekarang susah cari pekerja. Nak dapatkan pekerja terutama orang tempatan. Saudara Mutiara Ilmu, saya yakin ini yang berlaku masalahnya. Sebenarnya bukan orang tempatan tak nak kerja. Ini sama juga masalah kita nak beli rumah. Kita nak beli hartanah. Mana kawasan-kawasan perumahan baru, bila kita pergi jumpa. Sedangkan kerajaan ada kotanya. Ada 30%. Setiap kawasan pembangunan untuk perkampungan ataupun bandar baru, mesti 30% hartanah itu diperuntukkan pada Bumiputera. Tapi bila kita pergi nak beli, tuan punya, toke-toke kata sudah habis terjual. Tetapi lewat lepas 6 bulan, mereka akan berjumpa dengan Exco Kerajaan Negeri, mereka akan jumpa dengan Menteri Besar, mereka akan jumpa dengan Pak-Pak Menteri, mengatakan kota untuk Bumiputera ni tak ada orang nak beli. Jadi sebab itu minta dihapuskan kota ini, maka dia jual balik pada kawan mereka. Yang silapnya kita, sebab kita tak siasat. Pegawai-pegawai, penguatkuasa tidak pergi sendiri. Semak balik satu persatu. Akhirnya, bandar-bandar baru, orang lain yang naik. Kedai-kedai, orang lain yang punya. Kita menyewa saja. Saya rasa payah ni nak yakin dengan pandangan saya ni. Memang sukar. Untuk kita merubah dalam pandangan baru ini, memang sukar. Sekali lagi saya katakan, jangan hanya kita berretorika, bagi rakyat itu pancing, bagi rakyat itu mata kail, dengan umpan sekalipun. Tapi kalaulah mereka memancing dalam kolam renang, apa yang ada? Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.